berapa ratus kilometer dia boleh pergi bergerak. Sebenarnya teknologi itu base kepada peristiwa Burak itu. Bagaimana Muhammad dibawa oleh kenderaan Burak itu, sekali melangkah saujana mata memandang. Kalau kita lihat, tapi tak samalah dengan ciptaan Allah. Tapi kita dah dapat lihat bahawa kapal terbang itu sekali dia bergerak, kita nampak kecil dah. Kan? Maksudnya teknologi itu diambil di situ. Kemudian teknologi angkasa lepas. Sekarang ini ada angkasawan kita yang dah boleh pergi orbit. Datuk Syekh Muzaffar dah boleh pergi orbit. Tapi itu baru orbit sahaja, bukan langit. Bukan lagi langit dunia, bukan lagi Sidratul Muntaha. Kemampuan manusia terbatas. Tapi melalui peristiwa itu, orang telah membuat satu kajian bahawa manusia boleh menembus ke ruang angkasa lepas dengan teknologi. Akhirnya terciptalah kapal angkasa yang boleh membawa manusia ke orbit tadi. Tuan-tuan, hebatnya Isra Mi'raj ini. Kalau kita nak cerita memang sangat hebat. Kita lihat pada dimensi-dimensi yang berbeza. Tapi hari ini pelbagai peristiwa yang dipaparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya nak sebut ialah tentang bagaimana dia melalui satu kawasan tercium bau harum. Tercium bau harum. Lalu kawasan cium bau harum. Nabi Muhammad tanya, bau apakah ini? Kata Jibril, ini baunya tanah perkuburan Masyidah. Harum baunya. Kalau kita di Malaysia ni pergi kubur bau harum, apa agaknya ya? Adakah orang-orang yang hebat dalam kubur itu? Fahaman orang Melayu sekarang ini, kalau pergi kawasan kubur atau melalui kawasan kubur ada bau harum, ini mesti hantu maklimah balik rumah. Agaknya lah, kan? Fahaman kita. Tapi Nabi Muhammad bila dia melalui satu kawasan, diperlihatkan oleh Allah dengan satu paparan yang hebat, maka diceritakan oleh malaikat Jibril, inilah Masyidah. Melalui satu kawasan tanah perkuburan Masyidah yang syahidah dan bersama keluarganya kerana mempertahankan akidah. Tuan-tuan, kita boleh setakat mana pertahan akidah kita? Sekarang ini akidah kita sangat longgar. Akidah kita, saya, tuan-tuan dan puan-puan, sangat longgar. Kalau kita ambil peristiwa ini, digambarkan kepada kita, akidah kita mesti dipertahankan. Mesti pertahankan akidah kita. Tapi sekarang ini berapa ramai orang yang boleh mempertahankan akidah? Tak ramai. Kita lihat, bila akidah kita longgar, maka berlakulah pelbagai, orang kata, masalah akhlak dalam masyarakat. Bila akidah kita longgar, implikasinya apa? Berlakulah kerosakan akhlak, berlakulah keruntuhan akhlak. Kerana apa berlaku keruntuhan akhlak? Kerana akidah longgar. Ini peristiwa Masyidah ini nak gambarkan kepada kita keperluan kita menjaga, memantap, mempertahankan akidah kita. Sekarang kita lihat, akidah longgar menyebabkan runtuh akhlak. Anak-anak kita sekarang ini ada yang sudah tidak dapat mempertahankan diri dan maruah. Akhirnya timbullah gejala apa? Gejala anak-anak luar nikah. Menurut statistik yang tidak resmi, anak luar nikah dalam negara Malaysia telah mencecah angka 1 juta. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Ini sebab apa? Sebab apa berlaku ini? Kerana runtuhnya akhlak. Sebab apa runtuh akhlak? Kerana akidah sudah tidak ada dalam diri kita. Benarlah yang dikatakan oleh Nabi, iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila dah hilang rasa malu, maka kamu akan melakukan apa sahaja. Terbukti apa yang Nabi Muhammad sebut. Bila dah tak ada malu, apa sahaja boleh dia buat. Akhirnya lahirlah anak-anak luar nikah. Kerana apa? Kerana dah hilang rasa malu.
Dia sanggup melakukan apa sahaja kerana dah hilang rasa malu tadi. Maruah diri dia pun dia gadaikan. Ini berlaku. Sebab apa berlaku? Kerana runtuh akhlak. Sebab apa runtuh akhlak? Kerana akidah kita tidak mantap dalam diri. Begitu juga berlakunya masalah-masalah keruntuhan akhlak ini. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada tidak sembahyang. Berpunca daripada tidak sembahyang. Berlakulah keruntuhan akhlak. Sebab itu Nabi Allah bagi garis panduan, inna solata tanha anil fahsya wal munkar, bahawa solat itu akan menghalang daripada berlaku perkara yang keji dan perkara munkar. Kenapa berlaku perkara keji? Kenapa berlaku perkara munkar? Kerana tak sembahyang. Sifir mudahnya. Kenapa berlaku perkara keji? Kenapa berlaku perkara munkar? Kenapa berlaku zina? Kenapa berlaku pendurhakaan kepada ibu bapa? Kenapa berlakunya pelbagai perkara yang lain yang melanggar etika dan akhlak orang Islam? Kenapa? Kerana apa? Kerana tak sembahyang. Sebab Allah dah bagi tahu, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bila dia sembahyang itu akan menghalang dia daripada melakukan perkara keji dan perkara munkar. Jadi berlaku juga perkara keji, berlaku juga perkara munkar. Pasal apa? Pasal tak sembahyang. Bila tak sembahyang, tak ada akidah. Bila tak ada akidah, berlakulah keruntuhan akhlak tadi. Bila tak ada akidah, berlakulah fitnah memfitnah. Bila tak ada akidah, berlakulah umpat mengumpat. Bila tak ada akidah, kita sanggup melakukan apa saja. Malahan dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini dipaparkan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang satu kisah, tentang satu peristiwa, tentang satu kaum. Kita kena ingat. Yang pertama saya nak sebut tadi, keluarnya ialah akidah kita tak ada. Masyitah mempertahankan akidah. Kita tidak mempertahankan akidah. Bila tidak mempertahankan akidah, maka berlaku keruntuhan akhlak. Antara keruntuhan akhlak apa? Zina, merompak, menyamun, mendurhaka pada ibu bapa. Dan akhirnya berlakulah perkara-perkara yang lebih teruk. Berlakulah rasuah, berlakulah riba, berlakulah fitnah, berlakulah jatuh menjatuh. Ini semua antara apa? Kerana hilangnya akidah tadi. Faksi utama kita sudah tercabut. Dan dalam perjalanan itu juga Nabi Muhammad dipaparkan tentang satu kaum yang menggunting lidahnya. Gunting lidah dan bibir. Bibir gunting, lidah gunting. Macam mana kita nak gambar ya? Tak dapat nak gambar, ni cerita je ni. Tak dapat nak gambar. Agaknya kita buat demonstrasi sikit lepas Isyak ni pergi pakai ambil gunting masing-masing di rumah. Gelirkan lidah masing-masing, gunting. Buat demo tu. Okey, satu orang sebut gunting, semua gunting. Lepas tu pakai pergi hospital jahit pula. Lepas jahit dah siap jahit tu, pergi pula dataran hospital tu, buat pula arahan baru. Okey, siap gunting pula. Lepas gunting pergi pula jahit. Gunting pula. Pergi pula jahit, gunting pula. Macam mana tak? Nak cuba, mari kita cuba ramai-ramai. Selepas ni boleh agaknya? Tak mampu kita kan? Ini dipaparkan kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan hebat ini. Segolongan manusia, satu kaum yang menggunting lidahnya. Bukan setakat lidah, dengan bibir sekali dia gunting. Allah. Bila dia kata gunting, lidah tu kembali semula bercantum, gunting lagi, dan dia tidak ada hentinya kerja itu. Ini cerita apa ni? Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Ini apa hal ni wahai Jibril? Apa kisahnya ni? Apa bendanya ni? Gambaran tentang apa ni ya Jibril? Jadi katalah Jibril, itulah gambaran orang-orang yang menyebarkan fitnah. Allah Subhanahu. Fitnah ni memang sangat hebat. Fitnah ni memang sangat hebat. Kalau kita lihat definisi fitnah ini, menurut Ibnu Al-Athir, kita ambil sikit maklumat.
Seorang ulama nama Ibnu Al-Athir, dia kata fitnah ini maknanya